Tuan Cima mengarungi kehidupan layaknya seorang musafir. Setiap saat selalu siap untuk pergi berjumpa dengan Sang Maha Pencipta. Beliau selalu berusaha untuk memiliki catatan bersih dalam pandangan Allah Ta'ala. Ayahanda beliau telah membelikan lahan tanah seluas 10 marlah atau sekitar 250 meter persegi di Rabwah atas nama beliau. Namun di kemudian hari, ada yang mengatakan kepada beliau bahwa sebelumnya ayah beliau berniat untuk membelikannya untuk paman beliau. Meskipun sang paman sudah merelakannya, namun ketika tanah itu dijual, Cima Sahib bersikeras mengirimkan uang hasil penjualan tanah itu untuk paman beliau itu. Ini merupakan sisi ketakwaan yang halus yang selalu ditempuh oleh para musafir di atas jalan kebenaran. Revolusi yang telah ditimbulkan di kalangan para Ahmadi oleh Hadrat Masih Maud alaihi salam, beliau pun mendapatkan limpahan dari warisan ruhani tersebut. Putri beliau, Mazmun Nigar, menuturkan, "Saya telah melewati hidup bersama ayah selama 8 tahun terakhir kehidupan beliau. Saya mendapati beliau sebagai seorang ahli ibadah dan larut dalam kecintaan kepada Allah Ta'ala. Meskipun tubuh beliau berada di tengah-tengah kami, namun rasanya beliau sedang tidak bersama dengan kami. Segenap perhatian beliau terpusat pada zat Allah Ta'ala. Mungkin pena saya tidak dapat menjabarkan standar ibadah beliau, namun kelebihan standar tinggi dalam ibadah ini beliau dapatkan secara turun-temurun dari leluhur beliau. Kakek beliau bernama Hazrat Chaudhry Maula Bakhsh Sahib radhiyallahu anhu. Ibunda beliau Sakinah Bibi Sahibah. Paman dan bibi beliau adalah figur-figur yang memiliki jalinan kuat dengan Allah Ta'ala dan para ahli ibadah. Paman beliau, Chaudhry Hidayatullah Dhensah, adalah seorang ahli ibadah dan figur yang memakmurkan masjid-masjid dalam makna hakiki. Ayah saya, yakni Tuan Cima, sangat mencintai paman dan bibi. Kemajuan rohani yang didapatkan oleh ayah merupakan buah tarbiyat mereka sejak beliau kecil dan pengaruh dari lingkungan keluarga. Dalam kehidupan ayah, keluarga kami tidak mengenal malam. Ketika kami membaringkan tubuh untuk tidur, saat itu merupakan waktu untuk terjaga bagi ayah. Karena beliau adalah seorang yang pendiam, sehingga beliau jarang bicara dan berbicara dengan suara yang kecil. Tidak jarang beliau menyampaikan sesuatu melalui tulisan. Namun sepanjang malam, suara tilawat beliau terdengar keluar dari kamar beliau. Beliau sangat disiplin waktu. Beliau biasa sudah berada di masjid 15 menit sebelum dimulai salat. Beliau wafat pada tanggal 1 Juli 2009, dan sehari sebelumnya beliau melaksanakan kelima salat waktunya di masjid. Dalam kondisi kesehatan yang buruk atau lemah, dalam kondisi bagaimanapun, beliau tidak biasa melaksanakan salat fardu di rumah. Jika kami meminta beliau untuk salat di rumah ketika sakit, beliau menjawab, "Untuk pergi dan pulang ke masjid, saya hanya membutuhkan waktu 10 menit saja. Dengan begitu, dalam satu hari, saya biasa berjalan 50 menit. Beliau dawam melaksanakan salat duha dan isyraq. Beliau sedemikian rupa disiplin dalam melakukan salat berjamaah, sehingga seketika sampai di Rabwah dari luar negeri pada malam hari, beliau tetap melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid. Rasa lelah perjalanan tidak menjadi penghambat bagi beliau untuk salat berjamaah. Beliau sangat hobi menelaah buku dan menulis. Yang nampak jelas memenuhi kamar beliau adalah 2 benda, yaitu buku dan obat-obatan. Pasca pensiun, beliau terus melakukan tabligh. Jika beliau merasa tidak ada gairah Ahmadi yang mau berdialog, maka beliau menulis beberapa masalah penting beserta jawabannya, lalu mengirimkannya dalam bentuk file-file kepada binaan tablighnya, lalu memintanya untuk dibaca. Rutinitas tersebut tetap beliau lakukan, walaupun tengah sibuk. Pada musim panas yang ekstrim pun,
beliau tetap menyibukkan diri untuk menulis dan membaca dengan menyalakan lampu gas dan menggunakan kaca pembesar. Terkadang putri beliau berguyon mengatakan, nampaknya besok ayah akan menghadapi ujian. Beliau tidak suka menonton TV dan tidak juga memerlukan radio. Rasa-rasanya beliau hidup di alam yang berbeda, yang tumpuannya semata-mata hanya berpusat kepada Tuhan. Ilmu Al-Quran beliau sangat luas dan melakukan penelaahan secara mendalam. Pada halaman-halaman Al-Quran, beliau tempelkan secari kertas yang berisi catatan poin, lalu menjilidnya. Ketika tabligh, beliau sampaikan referensi Al-Quran dengan lugas. Beliau adalah figur yang penuh rasa cinta, namun segan untuk menzahirkannya. Beliau memiliki tabiat pemalu. Beliau selalu berusaha untuk menciptakan suasana persatuan dan kecintaan dalam jemaat. Sebagaimana misi utama beliau setelah menjabat sebagai mubaligh in charge adalah mempersatukan kembali sebagian anggota jemaat Sumatera yang telah terpecah menjadi dua bagian, yang karenanya Hadrat Khalifatul Masih yang ketiga rahimahullah menzahirkan rasa murka dan khawatir berkenaan dengan mereka. Cimas Sahib mendengarkan keluhan kedua belah pihak dengan sabar, meluruskan kesalahfahaman mereka, lalu menasihati pihak yang telah bersikap berlebihan dan meminta pihak kedua untuk memaafkan saudaranya itu. Suasana persatuan tersebut telah terbukti menjadi sarana luar biasa dalam kemajuan jemaat Indonesia. Dalam urusan makan, beliau sangat sederhana. Kami menyajikan makanan pada waktunya karena beliau sangat disiplin dalam urusan makan. Beliau tidak pernah menzahirkan ketidaksukaan atas suatu masakan, sekalipun selama 2 hari berturut-turut disajikan masakan yang sama kepada beliau. Beliau tidak menyukai memberikan keterangan yang tidak benar. Untuk itu, ketika menulis laporan pun, beliau sangat berhati-hati. Beliau tidak suka memoles bahasa dan menambahkan catatan itu ini ketika menulis laporan kerja. Setiap laporan beliau tulis dengan berpondasi pada kejujuran dan kebenaran. Beliau tidak suka menceritakan sepak terjang atau pengkhidmatan beliau dalam jemaat dalam suatu obrolan. Tidak juga beliau gandrung dengan pujian. Beliau meminta supaya kata Chaudhry tidak disertakan pada papan nama beliau di pintu gerbang rumah. Beliau menyampaikan banyak surat yang berisi permohonan doa kepada para tokoh suci jemaat supaya diberikan akhir kehidupan yang baik. Dengan memenuhi tuntutan manusiawi, menzahirkan rasa cinta yang luar biasa kepada Sang Pencipta dan berupaya untuk menarik keridhaannya dalam berbagai kondisi. Ketika wafat, raut wajah beliau memancarkan jiwa yang damai dan tersirat keindahan yang luar biasa. Allah Ta'ala menghindarkan beliau dari penderitaan sakit yang lama dan membebaskan beliau dari berbagai ketergantungan pada bantuan orang lain dan memberikan akhir kehidupan yang baik. Beliau wafat pada usia 81 tahun dan dimakamkan di Bahishti Maqbarah. Pasca kewafatan beliau, Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis, ayyadahullahu ta'ala binasil aziz, telah bersabda dalam khutbah, Chaudhry Mahmud Ahmad Cimas Sahib adalah mubaligh senior kita yang wafat pada tanggal 14 Juli tahun 2009. Beliau adalah seorang yang sangat baik, mukhlis, setia, dan wakif zindagi yang memiliki semangat yang gigih dalam mengkhidmati agama. Beliau memiliki tabiat yang sederhana dan jalinan kesetiaan yang dalam dengan khilafat. Semoga Allah Ta'ala senantiasa melanggengkan kebaikan-kebaikan beliau kepada anak keturunan beliau. Amin.